Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Jamie bin Andrew, Guru Kafa tahun 5 Saidina Ali untuk tahun 2021. Apa khabar kamu semua? Ustaz doakan semuanya dalam keadaan sihat dan wa'afiat. Kita mulakan PDPR kita pada minggu ini dengan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada minggu ini PDPR kita dalam mata pelajaran dan tajuknya adalah menjaga harta benda awam. Apa yang kamu tahu tentang harta benda awam? Ataupun contoh harta benda awam. Cuba kita bayangkan. Harta benda awam adalah seperti tandas awam, yang mana harta tersebut atau tempat-tempat tersebut digunakan oleh orang ramai. Apalagi contohnya kalau di luar taman permainan. Kalau tadi tandas kita gunakan secara awam. Siapa-siapa boleh pergi ke tandas kalau di sekolah kita lah. Kita guna sama, bukan kita guna seorang sahaja. Begitu juga dengan taman permainan. Kalau harta benda awam juga tong sampah kalau di sekolah kita. Kita guna sama-sama, buang sampah di situ sama-sama. Sebab itu sampah kita kalau di sekolah bukan harta milik kita, tapi harta kita bersama. Begitu juga dengan tempat letak kereta kalau kita di luar. Dan kamu boleh fikir sendiri, apakah harta benda awam atau tempat awam yang boleh kamu cari di luar. Contohnya kalau Ustaz boleh bagi contoh lagi, adalah seperti masjid, tempat awam lah, perpustakaan, kalau ada lagi bas awam, kalau kita ada bas. Jadi itulah antara contoh-contoh harta benda awam. Jadi harta benda awam ni ada adab kita terhadap penggunaannya. Dalam Islam kita diajar, sebab harta tersebut bukan harta milik peribadi kita. Harta tersebut adalah harta orang ramai yang diguna sama. Jadi ada adab terhadap harta awam tersebut. Antaranya adalah gunakan dengan cara yang betul. Jangan guna sebarang sahaja ataupun tanpa merujuk kepada dia punya peraturan. Sebagai contohnya, kita gunakan bilik komputer kita di sekolah. Kena gunakan dengan cara yang betul. Tak boleh kita main sebarang saja, buka komputer, tutup komputer. Jadi gunakan dengan cara yang betul supaya orang setelah itu akan dapat menggunakan balik dengan sempurna. Kemudian sayangi harta tersebut seperti harta kita sendiri. Macam mana kita sayang dengan harta kita di rumah, begitu jugalah kita menyayangi harta benda awam yang kita guna sama. Kemudian jaga keselamatan dan kebersihan.
Kalau ditandas tadi, kebersihan hendaklah kita jaga. Jangan membiarkan tandas kita dalam keadaan kotor, dan jaga juga keselamatan. Jangan buang buih di tile tu, jadi licin. Kemudian pastikan berada dalam keadaan selamat dan bersihkan semula selepas kita gunakan. Kita kena bersihkan lah, tandas contohnya, bola lepas kita gunakan, kena bersihkan tempat-tempat yang kita gunakan secara bersama. Kemudian ada hikmah kalau kita beradab ketika menggunakan harta benda awam ni, ada hikmah dia. Ada baiknya kalau kita jaga betul-betul adab dia. Antaranya adalah selesa dan selamat untuk digunakan. Selepas kita gunakan, orang akan selesa. Dan selesa pula selamat lagi untuk orang lain selepas kita. Kemudian manfaatnya berpanjangan kalau kita jaga sungguh. Kita jaga sungguh tempat-tempat awam atau harta-harta awam ini. Kemudian menjimatkan perbelanjaan. Sebab harta awam ini memang berbajet ataupun ada duit yang akan keluar untuk membelinya. Kalau kita jaga betul-betul, jangan biar dia rosak, insya-Allah akan menjimatkan perbelanjaan. Kemudian melatih diri kita berdisiplin. Tidak boleh suka hati kita sahaja dalam menggunakan harta awam. Kemudian dipuji dan dicontohi oleh masyarakat. Cikgu suka, masyarakat di luar pun suka. Oh, bagus si Ali itu, bagus dia lepas gunakan tandas, dia bersihkan. Jadi kita dipuji dan disayangi oleh masyarakat. Itu hikmah dia. Jadi apa akan berlaku jika kita tidak menjaga harta awam? Kita tidak menjaga, kita tidak jaga tandas, kita tidak jaga tempat permainan kita, kita tidak jaga bilik komputer kita, apa akan berlaku? Maka tugasan kamu adalah pada minggu ini senaraikan 5 sahaja kesan jika tidak menjaga harta awam. 5 sahaja. Dan tugasan itu hendaklah ditulis dalam buku latihan KAFA 2021. Maknanya buku latihan ni buku tulis kamulah. 5 saja Ustaz nak. Tulis cantik-cantik dalam tulisan Jawi. Pastikan dalam tulisan Jawi. Mudah-mudahan pelajaran pada minggu ini akan beri manfaat kepada kamu. Ingat, selepas gunakan harta awam, maka kita kena ikut adab-adabnya. Sebelum menggunakannya kita dah tahu, semasa menggunakan harta awam dan selepas menggunakan harta awam. Kena jaga adab dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kamu, insya-Allah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.